Okay, hopefully dekat Facebook dah boleh nampak dah kita. Sekejap ya, bagi saya masa sikit. Okay. Okay, Facebook is live. Okay, Alhamdulillah. So, Assalamualaikum everyone. Selamat pagi. Hari ni kita macam kita punya suasana tu macam tak tahu je kita nak cakap pasal perkahwinan. Dia macam sejuk-sejuk, romantik-romantik je kan suasana dia. Saya sekarang dekat Lumut, Perak. Hujan daripada pagi hujan. Lama juga sampai sekarang masih hujan. So suasana tu macam tenang-tenang saja insya-Allah. So Puan Sarah dekat Johor kan? Ya betul. Dekat Johor pun sama suasananya. Sejuk hari ni alhamdulillah. Okay. So as you guys dah perasan lah, saya dah update semalam poster untuk Parent Reboot hari ni. Kita akan bercakap tentang stres dengan pasangan. Dan saya hari ni as usual saya takkan kesorangan, especially bila bercakap tentang hari ni kita keluar sekejap lah daripada parenting kan, sebab selalu saya cakap pasal parenting. Sebab bagi saya anak tu tak boleh membesar dengan gembira juga kalau parents dia tak gembira dalam perkahwinan. Okay, so hari ni saya invite a very special guest yang saya dah lama nak invite sebenarnya. Seorang kaunselor bertauliah iaitu Puan Sarah Zainal Putih. Selamat datang Puan Sarah. Thank you so much sebab sudi bersama saya hari ini dalam Parent Reboot. Jarang kita cakap pasal perkahwinan ataupun hubungan suami isteri ni. Tapi kan Puan Sarah, masa saya update, saya ada buat survey lah dekat Instagram hari tu. Instagram story kan. Saya tanyalah follower saya. Bila sebut tentang stres dengan pasangan ni, apa yang terbayang dalam kepala korang? Macam-macam ya respon dia, dan bukan sahaja dari para isteri, dari para suami juga. Banyaklah respon dia. Kejap lagi saya bacakan. Sebelum tu saya terlupa lah nak introduce kita punya speaker ni kan. Kita punya kaunselor bertauliah insyaAllah, Puan Sarah Zainal Putih ni, kalau anda mungkin baru nak kenal, beliau merupakan seorang pengasas dan jurulatih utama Shocknya Counselling. Shocknya Counselling. Dan beliau sangat berpengalaman dalam kaunseling rumah tangga Islam yang membincangkan banyaklah isu rumah tangga, tanggungjawab, komunikasi, penderaan emosi, fizikal, penderaan seksual, perceraian dan sebagainya. So saya kira hari ini tepatlah kita punya guest speaker hari ini untuk bercakap tentang stres dengan pasangan. Sambung balik tadi, Bangi pun hujan ada yang komen Bangi pun hujan. Okay, kan tadi saya tanya, saya bagi tahu, saya pernah tanya followers sebelum ni, apa yang terbayang dalam kepala korang bila sebut tentang stres dengan pasangan. Dan ada banyak respon yang saya terima, sama banyak, dia hampir sama banyak daripada suami dan juga daripada isteri. Sebab saya tak perasan yang rupanya ada followers saya yang lelaki. Sebab sebelum ni kan bila cakap pasal parenting ni, biasanya mak-mak lebih concern pasal parenting ni. Tapi bila cakap tentang pasangan ataupun marriage ni, hubungan perkahwinan ni, rupanya suami-suami pun ada dia orang punya concern. Dan antara luahan para suami yang saya terima, ini luahan daripada suami isteri saya selalu overthinking, buruk sangka dengan saya, kuat merungut, kuat mengungkit. Isteri tak boleh ditegur. Lagi satu yang menarik perhatian saya ialah ada suami yang tak suka bila pasangan dia, bila isteri dia tag dia dekat social media. Tag dekat macam maksudnya macam abang tengok ni. Kan saya dah cakap contoh macam tu lah. So ada suami yang stres bila isteri dia buat macam tu. Dan ada banyak lagi lah soal luahan daripada suami yang stres dengan isteri. Contohnya macam isteri tak nak dengar cakap lah, isteri lebihkan anak lah, banyak sangat. Dan luahan daripada isteri pula, dia sama banyak lah kat sini kan. Kita dengar dulu. Para isteri pula yang banyak saya terima adalah suami tak bagi kerjasama dalam uruskan anak dan rumah. Ini paling ramai. Dan
suami ada yang mengadu juga suami tak jaga solat, tak jaga ibadah, dan suami dengan behavior tertentulah macam merokok, tonton video lucah, ataupun kaki pukul, suami tak bagi nafkah, macam-macam lah. Dan ada juga yang meluahkan concern dia orang terhadap hubungan dalam kelambu. Maksudnya hubungan suami isteri, hubungan seksual lah, hubungan kelamin, yes. Dan antara yang paling banyak juga isu yang saya terima adalah campur tangan mak mertua, keluarga mertua dan ipaduai. Itu pun ramai juga. Maksudnya dia orang tak ada masalah, suami isteri ni tak ada masalah. Tapi mungkin duduk berdekatan dengan mertua ataupun duduk serumah dengan ibu bapa. So campur tangan tu sometimes buat dia orang bertekak, macam tu. So ada, bila cakap pasal stres dengan pasangan ni memang banyaklah kita punya isu masing-masing kan. Dan saya pernah sebutkan dalam salah satu seminar saya sebelum ni, cuaca, bila kita cakap tentang perkembangan anak ni, cuaca isteri tu mempengaruhi cuaca di rumah. Sebab cuaca di rumah tu lah yang membentuk personaliti anak. Tapi most of the time, tanpa kita sedari, cuaca seorang isteri ni sebenarnya tanpa sedar dipengaruhi oleh cuaca suaminya. So nak tak nak, marriage tu kena sama-sama penting. Sama-sama penting dalam membesar, sama macam membesarkan anak. Okay, so kita tak nak ramai yang cakap okay full best, tak sabar. Okay, so mungkin ramai yang boleh relate lah dengan responses yang saya bacakan tadi. Mungkin macam aku pun macam tu lah. So insyaAllah kejap lagi kita akan dengar jawapan ataupun ulasan lah daripada Puan Sarah. Saya hari ni jujur, saya hari ni pun nak belajar juga. Saya pun meletakkan diri saya sebagai seorang pelajar dan I really nak dengar tentang macam mana kita nak mengharmonikan lagi hubungan dengan suami atau dengan isteri kita, insyaAllah. So Puan Sarah, boleh saya mulakan dengan soalan pertama? Boleh, insyaAllah. Okay. Jom, dah ready. Okey, kalau anda ada soalan juga yang menonton hari ini, ramai pagi-pagi ni sejuk-sejuk ni ramai yang menonton. Mungkin anda boleh tanyakan di bahagian komen dekat Facebook sebab saya pun memantau juga komen dekat Facebook dan kita boleh tanya terus kepada Puan Sarah, insya-Allah. Okey, Puan Sarah, untuk soalan pertama ni kan, boleh tak Puan Sarah kongsikan, saya dah baca banyak isu tadi yang diutarakan oleh follower saya. So apakah contoh-contoh kes yang banyak yang Puan Sarah handle yang melibatkan pasangan suami isteri ni? Apa contoh-contoh kes yang common berlaku? Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali nak ucap terima kasih kepada Puan Rajiah lah sebab jemput saya pada hari ini. Okey, so sejak 2018 lah kan, sejak bermulanya mengambil cases dengan klien, paling banyak adalah konflik suami isteri. Isu-isu yang selalu kita uruskan, konflik suami isteri, pengabaian tanggungjawab dan hak, pergaduhan mulut, penderaan fizikal, emosi, penderaan mental, penderaan fizikal, penderaan seksual. Ini pun ramai juga, banyak kes penderaan seksual. Kemudian stres dan frustrated dengan pasangan. Ada juga berlakunya kes seperti kecurangan, perceraian dan juga kebiasaannya campur tangan orang ketiga lah. Campur tangan orang ketiga ni boleh jadi sama ada daripada keluarga ataupun daripada orang luar yang membuatkan kepada faktor-faktor perceraian tersendiri. Okey. Saya nak tanya penonton, boleh dengar dengan jelas ke suara saya dan juga Puan Sarah? Sebab saya dengar macam ada lag sikit, tapi saya wonder saya ke atau mungkin Puan Sarah punya line ke. Mungkin boleh bagi feedback. Kalau boleh dengar dengan jelas, alhamdulillah, kita doakan kita punya urusan hari ini berjalan lancar, insyaAllah. Mungkin sebab cuaca juga kan. Okay, so banyak Puan Sarah dah explain tadi, memang benda tu macam kadang-kadang kita biasa dengar kan, dan kita sendiri pun alami sebenarnya, macam campur tangan, pengabaian, dan kalau kita tak diabaikan mungkin kita yang mengabaikan kan tanpa sedar. Okey. Betul. Okey.
Jadi bila cakap tentang tadi kan konflik lah apa semua tadi, Puan Sarah dah mention dah beberapa faktor ataupun punca apa ni berlakunya stres dalam rumah tangga tu ataupun konflik dalam pasangan tu. Ada tak punca-punca lain yang mungkin yalah yang mungkin trigger juga stres dalam rumah tangga atau hubungan suami isteri tu? Jadi sebenarnya kan punca kepada stres rumah tangga ni, stres kepada pasangan ni dia banyak tau. Kita tak boleh nak pinpoint ataupun fokus cakap satu benda ni adalah faktor stres pasangan. Sebab benda ni dia saling berkait dan kalau kita tak selesaikan benda yang kecil tu, lama-lama benda kecil tu akan jadi yang besar. Okay? Tapi kalau kita tengok kebiasaannya selalu stres pasangan bermula dengan masalah komunikasi. Okey, masalah komunikasi ni besar. Kita suka kata komunikasi, tapi apa sebenarnya komunikasi yang tidak berlaku tu? Kalau ikut daripada yang saya uruskan kan, sebenarnya punca utama adalah kita ada terlalu banyak expectation kepada pasangan. Okay, expectation kepada pasangan dan expectation tu kita tak komunikasikan. Kita tak sampaikan kita punya expectation kita kepada pasangan. Tapi dalam masa yang sama, kita expect pasangan kita tahu, kita expect pasangan kita faham, kita expect pasangan kita ni ada sama common sense yang sama dengan kita. Sedangkan tak semua orang ada common sense yang sama, betul tak Puan? Betul. So jadi bila kita ada expectation yang tidak dikomunikasikan, itu yang membuatkan setiap hari kita akan ada frustration. Ada je benda kita frust dengan pasangan sebab kita banyak expectation tapi kita tak cakap. Dan bila pasangan kita tanya, awak ni kenapa marah-marah? Nanti kita akan jawab, awak ni tu pun tak tahu. Cuba fikir sendiri. Masalahnya pasangan kita tak nak fikir benda tu. Betul tak? Pasangan kita tak nak fikir benda tu. Bukan common sense dia. Tapi kita ni dah expect pasangan kita faham. Bila pasangan kita tanya, kita tak jawab. Itu yang menyebabkan banyak berlaku stres dalam rumah tangga sebenarnya. Ya, saya setuju buat komunikasi tu sebab kadang-kadang yelah saya pun pernah lah ada fasa, saya dah alhamdulillah dah tahun ni 12 tahun usia perkahwinan, tapi sebelum ni pernah lah kita kan macam kita expect, kita assume suami kita tahu kenapa kita marah. Kenapa kita kadang-kadang kita marah ni kita suka tunjuk yang kita nak yang suami nampak yang aku tengah marah ni, hempas pintu lah ataupun baling letak barang tu letak kuat-kuat lah kan. Tapi sebenarnya memang kadang-kadang suami kita ni memang dia tak ada clue langsung, dia clueless, dia macam kenapa. Dan pernah sekali saya buat macam tu, tak tahulah stres dengan apa tak ingat. Tapi yang saya ingat suami saya boleh tanya anak saya, dia tanya Haikal kenapa dengan mama tu. So Haikal pun entah. So sebenarnya kau seorang je tahu kenapa kau marah. Sebenarnya kau seorang je tahu. So saya setuju sangat bahawa komunikasi tu memang communication is key lah dalam marriage kan. Dan kita banyak assume orang faham apa yang kita nak instead of betul-betul bagi tahu dia apa yang aku nak kau faham macam tu. Kan. Okay. Mungkin ada kita boleh tengok komen juga dekat sini. Okey, tak ada apa-apa soalan lagi. Okey, Puan Sarah, bila untuk pasangan yang dah ada cahaya mata yang dah ada anak, ramai suami isteri yang mengadu dah tak ada masa dengan pasangan. Maksudnya bila dah ada anak ni memang prioriti dua-dua kepada anak, especially kalau anak tu masih kecil kan, memang perlukan perhatian parents. Nak tidur pun memang kalau boleh nak parents kat sebelah. So hubungan suami isteri tu makin lama makin jauh, makin tak ada peluang nak romantik macam sebelum ada anak. So adakah itu pun salah satu faktor lah suami isteri makin kurang kesefahaman ke, makin stres ke, so macam mana? Dan kalau yes, macam mana nak tangani benda tu? Okey, dia macam gini tau. Memang boleh jadi anak-anak ni boleh jadi salah satu faktor kita kurang kesefahaman. Sebab tu bila kita dah kahwin dan bila kita plan untuk ada anak, kita kena plan kita punya change of perspective juga. Sebab kita tak boleh expect bila dah ada anak, kita punya rutin harian ni akan tetap sama, betul tak? Kan? Betul. Jadi kalau macam
Kalau contohlah kan, kalau lah kita ni kita rasa bila kita dah ada anak kita makin kurang persefahaman. Okey, sebenarnya kadang-kadang tadi kita dah cakap kan kurang sefahaman ni biasa disebabkan oleh kurang komunikasi. Tapi boleh jadi juga disebabkan oleh kita ni bila kita sibuk menjadi ibu bapa kan, kita lupa nak jadi suami isteri. Ha, bila kita lupa nak jadi suami isteri, maksudnya kita bukannya kurang keserasian, tapi kita lupa nak isi tangki emosi, lupa nak isi bahasa cinta pasangan. Kita lupa nak isi. Sekarang ni persoalannya adalah sebelum ada anak lagi, kita ni dah kenal ke belum diri kita dengan diri pasangan? Kita dah tahu ke belum apa bahasa cinta kita, apa bahasa cinta pasangan? Sebab kita selalu kan, kalau macam saya selalu bincang apa bahasa cinta diri dan juga pasangan. Kena tahu. Supaya apa? Sebab bila dah ada anak, kita secara realiti ni memang kurang masa untuk ada quality time dengan pasangan. Tapi kalau kita tahu apa bahasa cinta pasangan, kita boleh fokus kepada bahasa cinta pasangan itu sahaja. Bila bahasa pasangan kita ni kita penuhi, jadi tangki emosi dia penuh. Bila tangki emosi dia penuh, contohlah kalau lah bahasa cinta seorang isteri tu adalah hadiah. Setiap kali suami balik rumah, dalam keadaan isteri suri rumah lah contohnya kan, isteri suri rumah, suami balik kerja, suami belikan hadiah simple je, mi goreng kegemaran dia ataupun burger kegemaran isteri. Benda tu pun dah sangat-sangat mengisi tangki emosi pasangan. Dan bila suami isteri rasa dihargai, isteri rasa macam ya Allah, suami aku ingat kat aku kan. So benda tu agak-agak memberi kesan tak kepada hubungan suami isteri? Dia memberi kesan sebab isteri rasa dihargai. Tapi contohlah kalau bahasa cinta isteri ni hadiah. Tapi setiap kali suami balik, suami just cakap je, terima kasih sayang sebab jaga anak. Itu je suami cakap. Jadi isteri rasa tak terpenuhi sebab kata-kata pujian ni tak makan. Dia tak memenuhi emosi dia. So macam isteri masih rasa something, macam malah suami aku tak hargai pun aku punya ni. Tapi bagi suami ni bahasa cinta dia adalah puji-pujian. Sebab tu suami suka bagi puji isteri dia, tapi yang ni puji, yang ni nak hadiah. Jadi kita masing-masing clash of bahasa cinta tu sebab kita tak perasan. Oh, bahasa cinta suami aku ni berbeza, bahasa cinta isteri berbeza. Kalau isteri kita ni dia tahu bahasa cinta suami dia, maka dia boleh adapt dengan benda tu. Dia boleh cuba adapt, dia boleh cuba hargai benda tu sebenarnya. Mungkin Puan Sarah boleh explain more on bahasa cinta tu. Dia ada berapa semua? 5 kan? Okey lah. Ni seronok lah ni kalau bagi peluang nak share kan. Okey, bahasa cinta ni dia diperkenalkan oleh Gary Chapman lah. Dia psikologi, bahasa psikologi rumah tangga lah dekat US ada kan. Dia dah lama. Jadi dia kata bahasa cinta ni ada 5. Yang pertama adalah quality time. Quality time ni ikutlah. Quality time ni masa bersama lah. Tapi kalau sebagai kita ibu bapa, tak semestinya kena kalau dulu kita spend hari Sabtu malam kita kata date night. Tak semestinya. Mungkin quality time tu waktu kita layan suami kita makan. Mungkin quality time tu waktu bila anak-anak dah tidur, sebelum tidur tu kita sembang sekejap. Sebelum tidur kan atas katil sembang sekejap. Boleh jadi quality time waktu pagi-pagi semua orang rushing nak pergi kerja. Dua-dua suami dan isteri ni nak hantar anak-anak di sekolah kan. Boleh jadi waktu tu dalam kereta. Jadi kena pandai cari quality time tu. Yang pertama quality time. Yang kedua adalah physical touch. Ada orang suka disentuh, suka dipeluk. Tapi ada orang tak suka disentuh dan tak suka dipeluk. Okay? Ada orang, yang ketiga adalah affirmation. Affirmation ni adalah kata puji-pujian je lah. Ada orang kalau dipuji, seronok ni rasa bagi nak terbang. Ada orang bila dipuji rasa biasa je, tak membantu apa pun. Asyik puji je, tolonglah basuh pinggan kan. Contohlah macam itu kan. Okey, yang keempat adalah act of service. Dia suka membantu, dia suka buat sesuatu perkara. Mungkin ada suami dia punya bahasa cinta dia act of service. So dekat rumah tu memang kerja dia lah yang basuh pinggan, sidai kain, angkat kain, isteri jaga anak je contoh. Okey. Dan yang kelima adalah gift, hadiah. Jadi kita kena kenal apa diri kita punya bahasa cinta, apa diri pasangan kita punya bahasa cinta supaya kita boleh berbahasa cinta, berkomunikasi bahasa cinta kita mengikut bahasa cinta pasangan.
lah pasangan rasa dihargai, pasangan rasa emosinya itu terpenuhi. Tak adalah kering kontang kan, emosi, tangkip emosi pasangan ni mungkin kering kontang sebab kita komunikasikan bahasa mengikut bahasa kita, bukan mengikut bahasa pasangan. Yeah. Betul. Wow, okay. To be honest kan, sejak saya tahulah tentang love language ni kan, atau bahasa cinta ni kan, dia memang sangat apa orang kata game changer lah. Dia memang sangat membantu lah, sangat impactful dan sangat mengubah kami punya, maksudnya lebih harmoni lah, lebih harmoni dan sebenarnya senang je. Ya, senang je untuk kadang-kadang kita tak faham bahasa cinta pasangan tu, let's say lah suami kita nak pujian tapi kita bagi benda lain. Kita duk bagi benda yang tak sepatutnya pun tak work juga kan Puan Sarah kan. Dan sebagai contoh macam hari tu cerita pengalaman sendiri lah ni. Saya punya love language mungkin affirmation ataupun kata-kata lah, kata-kata. Pernah sekali saya penat ataupun macam stres macam tu kan, dan tiba-tiba suami saya ajak anak saya datang dekat saya, masa tu saya kat dapur, datang jom kita cakap dekat mama, mama thank you sebab masak sedap-sedap untuk dinner hari ni. Itu je dah buat saya hilang stres tu. As simple as that. Dan contoh lain yang mungkin saya boleh relate juga dengan saya punya personal experience, suami saya punya love language adalah act of service ataupun dia suka membantu. So sebenarnya suami saya makin stres kalau tengok saya buat kerja sorang-sorang, tak minta tolong dengan dia. Dia sangat suka saya minta tolong dengan dia. Maksudnya tolong tolong clear the sink atau tolong sidai baju boleh, ataupun dia sangat suka saya minta tolong dengan dia. So sebenarnya simple things macam tu pun dah boleh dah boleh mengakrabkan pasangan tu. So please, saya setuju sangat dengan Puan Sarah. Saya rasa itu tips besar untuk hari ini, iaitu kenal pasti love language atau bahasa kasih sayang. Mungkin saya boleh ulang balik lah. Yang pertama quality time, yang kedua physical touch, ada orang suka disentuh, ada orang tak suka disentuh. Yang ketiga adalah kata-kata pujian atau affirmation. Yang keempat adalah act of service atau suka bantu, suka contribute. Yang kelima adalah hadiah, bagi hadiah. So mungkin boleh kenal pastilah diri sendiri punya apa, pasangan punya apa, dan communicate lah kan, cakap oh saya punya love language macam ni, so that dia faham apa nak buat kalau kau stress ke apa kan. Okay, mungkin saya boleh baca sikit perkongsian daripada Puan Sidah Syarim dekat komen kita ni. Alhamdulillah setelah 20 tahun perkahwinan, Masya Allah, kami akan berbincang walau sekecil-kecil perkara sebelum tidur. Dia macam pillow talk sebelum tidur, sekadar perkongsian. So saya kira macam Puan Sarah cakap tadi lah, quality time ni kita kena pandai cari kan, small moment macam tu, walaupun 5 minit, dia sangat berharga, dia sangat bermakna. Okay, ada lagi tak quality time? Yes, oh ada yang dah jot down dekat sini. Okay, so thank you so much. Okay, thank you so much kepada korang yang join hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya juga, so that saya boleh bacakan kepada Puan Sarah. Okay, Puan Sarah, next question. Kita berbalik kepada isu yang ramai juga cakap tadi, iaitu campur tangan orang ketiga. Campur tangan orang ketiga ni, dia tak semestinya orang tu entah siapa curang ke apa. Tapi yang paling ramai yang saya terima adalah campur tangan daripada keluarga. Kedua-dua pihak, sama ada mertua, ipar dua, ibu bapa. Dia berlaku dia berlaku bila pasangan ni, suami isteri ni, dia duduk, sama ada dia duduk serumah dengan ibu bapa, dengan keluarga, ataupun duduk berdekatan. So dia bila campur tangan ni macam-macam lah, campur tangan tentang rumah tangga atau campur tangan dalam soal mendidik anak juga. Jadi dah suami backup mak dia, isteri pun backup mak dia, dah sudah bertekak kat situ kan. So macam mana kita nak faham isu ni, Puan Sarah, dan kita nak betul-betul tangani isu ni dengan bijak. Okey, benda ni isu yang sangat kompleks sebab dia melibatkan kepada keluarga,
yang kita sayang dia tapi kita tak nak sampai dia interfere urusan rumah tangga kita. Urusan rumah tangga dan juga urusan mendidik anak-anak. Ni yang paling penting sekali kan. Okey, pertama sekali apa yang boleh kita, okey sekarang ni dalam situasi kita boleh tengok dalam perkara apa yang kita boleh kawal dengan apa yang kita tak boleh nak kawal. Okey, sekarang ni kita duduk dekat rumah keluarga ataupun berdekatan. Agak-agak campur tangan mereka ni kita boleh kawal ke tidak dalam kawalan kita ke tak? Sebab kadang-kadang kita ada pasangan yang sangat-sangat sensitif apabila kita meluahkan perasaan kita yang sayang ataupun panggil isteri sayang ke apa ke kan. Sayang, saya tak apa setujulah kalau mak awak ke, adik awak ke, kalau saya nak tegur anak saya, dia kata tak apa, contoh macam itu kan. Banyak macam itu berlaku. Ataupun macam ibu bapa kan, ibu bapa mak ayah mertua kita ataupun ibu bapa kita sendiri campur tangan dalam urusan rumah tangga kita. Jadi apa yang kita boleh buat adalah first kali kita sebagai suami dan isteri, unit satu, kita kena bergerak sebagai satu team, satu unit. Kalau kita dan suami kita pun berbeza pendapat dalam urusan pengurusan rumah tangga, pengurusan anak-anak, maka bila ada pendapat lain yang masuk, pendapat ketiga yang masuk, kita akan mudah goyah, kita akan rapuh, kita akan mula kata, betul lah tu, kenapa awak tak buat macam itu Kenapa? Betul lah tu apa mak cakap tu betul. Apa yang adik saya cakap tu betul, awak ni memang macam ni. Okey. Jadi pertama sekali suami dan isteri tu sendiri dia kena saling faham dan dia kena ada satu macam mana kata dia dah decide, okey untuk parenting kita nak ambil mazhab apa? Mazhab Adillah Raji'ah ke kan? Mazhab Sarah ke kan? Contoh je puan. Okey, itu satu. Okey, parenting kita nak ikut mazhab siapa? Dan contoh kita dah bincang siap-siap, suami dan isteri dah bincang. Kalau kita tahu setiap kali kita pergi rumah mak akan kacau cara kita kan. Mak akan sangat-sangat memanjakan anak-anak kita. Okey, jadi sebelum pergi tu dah brief, ingatkan kepada pasangan. Kalau berlaku begini, macam nak buat? Okey, dan kita juga jangan brief pasangan je, kena brief anak-anak juga ni. Okey, anak-anak, sebelum pergi rumah nenek apa nak kena buat? Pertama sekali apa? Kalau berlaku begini, nak kena dengar cakap siapa. Kalau berlaku begini, kena buat apa? Itu contohlah kan. Itu yang pertama. Suami dan isteri kena sebagai satu unit dan kena brief anak-anak juga. Yang kedua adalah, kita kena mungkin kena change of perspective sedikit lah kan. Kalau kita tak boleh nak tukar cara mak ayah kita, mak ayah mertua ataupun keluarga kita, keluarga mertua, kita boleh change cara kita melihat mereka. Cuba kita melihat mereka dengan kacamata kasih sayang. Tak ada ibu yang dia saja-saja nak kacau. Mungkin adalah kan, ada cases yang memang mak mertua tak suka kan, sebab saya memang dah handle banyak case. Okey, Masya Allah. Memang ada mak mertua yang tak suka, menanti, memang nak memisahkan suami isteri ni kan, memang ada. Tapi kita doakan agar tak berlakulah kepada diri kita kan. Tapi kebanyakan keluarga insya-Allah mak ayah ni dia nak yang terbaik untuk anak dia. Jadi kalau kita stres pun kan, tak boleh nak buat apa pun, kita cuba tengok dengan kacamata kasih sayang. Kita cuba rasa mak ayah tegur ni, mak ayah ambil tahu ni bukan sebab mak ayah nak menyibuk, tapi mak ayah ada concern, ada kerisauan-kerisauan yang dia nampak macam ada something not good lah yang berlaku. Kita kena fikir macam itu dan kita cakap terima kasih mak, kita akan cuba improve. Contohlah kan, contoh. Dan bila kita dah tengok perkara ni, kita terima dengan kacamata kasih sayang, kita pun cara kita terima tu pun berbeza. Kita boleh mudah berdamai dengan situasi tersebut. Tapi kalau kita tengok dengan kacamata macam mak ni nak menyibuk je ataupun mak ni macam nak tak hormati kita kan. Perasaan-perasaan tu normal sebab kita manusia kan, kita ada ego kita sendiri. Tapi bila kita melihat dengan kacamata begitu, kita akan mencederakan emosi kita sendiri sebenarnya. Cukup-cukuplah anak-anak dah mencederakan emosi mak setiap hari kan, tak payahlah kita nak bagi orang lain cederakan emosi kita. Jadi kita sebagai suami isteri, first kali kita kena sepakat. Lagi-lagi kalau duduk dekat rumah, duduk bersama, itu lagi penting. Kena sepakat antara suami dan isteri. Wow, another biggest takeaway lah untuk hari ni. Untuk saya lah sebenarnya. Bila Puan Sarah sebut kita satu team kan. Sebab saya teringat dulu ni banyak relate kisah-kisah peribadi. Sebab saya pernah macam bertengkar dengan suami. Biasalah kita hari-hari bertengkar kan suami. I mean berselisih faham kan.
Dan suami saya selalu sebut tau, dia selalu ingatkan saya, kenapa mama marah-marah ni, kita satu tim. Macam tu tau. Dia akan ingatkan saya macam, papa tim mama tau, papa tim mama. Macam tu. So, so sebenarnya there is no point untuk kau blame siapa atau siapa betul siapa salah. Sebab as a team, kita kena come up dengan satu hala tuju yang sama, kena come up dengan satu keputusan yang sama. Dan saya suka bila Puan Sarah highlight tentang satu team tu, dan juga sentiasa ingat apa yang kita boleh kawal, apa yang kita tak boleh kawal tu. Sebab kadang-kadang bila kita, ialah kan kita ada satu isu, contoh campur tangan ibu bapa apa semua, mungkin kita boleh berbincang dengan pasangan kita apa yang kita boleh kawal dan apa yang kita boleh buat untuk mungkin reduce the interference atau untuk keluar dari interference tersebut. Saya nak tambah sikit, Yes, silakan Puan Sarah. Tambah sikit boleh ke? Okay, bila cakap tentang suami isteri sebagai satu tim, dan bila cakap tentang apa yang boleh dikawal dan tak boleh dikawal kan, saya nak bagi satu contoh realiti lah kan, satu situasi suami isteri ni memang duduk dekat rumah mak ayah dia, okey, mak ayah isteri lah, mak ayah suami, okey. Jadi bila terlampau banyak sangat gangguan daripada mertua, adik-beradik, jadi isteri ni kebiasaannya isteri lah yang akan efek secara emosi kan, orang perempuan kan, dia banyak emosi dia. Jadi apa yang menariknya adalah suami isteri ni dia berbincang, isteri ni dia kata tolong bagi saya ruang untuk beremosi. Bagi saya ruang dan peluang untuk beremosi dalam ruang lingkup bilik dia je. Okey, jadi kalau dah masuk bilik tu, kalau isteri nak menangis ke, nak marah ke, nak sedih ke, bagi dia peluang tu. Sebab itu je lah ruang yang selamat untuk dia macam macam contoh kan, dia baru tunggu anak, lepas tu atuk boleh kata janganlah, tak payah, biar cakap. Okey, so dia tengah geram dengan anak dia ni, tapi atuk duk sokong anak pula kan. So bagi dia peluang untuk mengekspreskan emosi dia secara sihat. Janganlah nanti bila isteri marah-marah kan, suami kata awak ni kenapa nak marah-marah kan. Jangan macam itu, bagi peluang. Sebab dia tak boleh keluar daripada rumah tu, dia memang duduk kat situ, jadi bagi dia peluang untuk ekspreskan emosi isteri secara sihat. Suami bagi peluang kepada isteri. Macam tu jugalah isteri pun bagi peluang kepada suami untuk ekspres emosi dalam ruang lingkup bilik dia. Sebab kat luar bilik tak boleh marah-marah kan, kena jaga cool, maintain cool kan. So dalam bilik bagilah isteri untuk beremosi. Wow, saya selalu sebut, sebab parenting kan selalu sebut tentang kalau anak tantrum, anak mengamuk, bagi dia ruang untuk dia lepaskan tantrum dia. So rupanya kita pun macam anak juga. Betul, kena bagi. Kalau macam saya pun dengan suami kan, waktu awal-awal kahwin dulu saya cakap dengan suami, saya hajat sangat dalam rumah tangga kita ni, kita sediakan satu tempat, atau rumah tangga kita ni adalah satu tempat yang sihat untuk kita ekspres emosi. Semua orang boleh marah, boleh nak bagi tahu apa-apa, tapi dalam adab lah, ada adab dia lah kan. Tapi bagi peluang, janganlah kita brush out kita punya emosi tu, sebab tu sangat-sangat penting. Okay, kita sebenarnya banyak isu nak cakap ni, tapi masa sangat mencemburui ya. So insyaAllah kita cover sikit-sikit lah untuk setiap isu. Puan Sarah, kita beralih kepada isu yang disebut-sebutkan juga, ramai juga yang cakap dia mengalami isu ni, iaitu sikap pasangan. Sikap pasangan ni memang subjektif lah, sebab kita suami isteri ni memang strangers tau. Kita tak kenal. Dulu kita tak kenal, kita bukan adik-beradik, kita bukan, kau datang dari keluarga lain, kau datang dari planet mana, aku tak tahu. So macam kita ni adalah dua individu yang berbeza, personality yang sangat berbeza. So mungkin cara dibesarkan tu adalah behavior-behavior yang kita tak suka. Contohnya macam merokok, malas, kuat tidur. Banyaklah yang saya baca yang feedback daripada responses yang saya dapat. Suami asyik duk layan phone, tak nak tolong isteri, malas, ataupun isteri yang kuat mengungkit.
panas baran dan sebagainya. Jadi macam mana pada pandangan Puan Sarah, mengikut pengalaman Puan Sarah sendiri, macam mana kita nak, apa yang kita perlu buat sebagai pasangan kalau kita nak handle sikap pasangan yang mungkin setiap hari menguji kesabaran kita ni, apa yang kita perlu buat untuk maintain kita punya sanity dan mungkin untuk bantu dia juga jadi orang yang lebih baik ke macam mana? Okey, sikap pasangan ni kan, sikap pasangan ni dia sebenarnya berbalik semula kepada awal waktu kita kahwin dulu. Okey, waktu awal kita kahwin dulu kan, pertama sekali waktu kita nak pilih pasangan kita ni, kita dah tahu ke belum dia ni begitu. Kalau kita berkahwin dalam keadaan kita, macam nak kata, kita berkahwin, kita nak berkahwin dengan orang tu dengan dia yang sekarang tau. Bukan dia yang menjanjikan diri dia yang akan berubah. Contohnya, contoh isu merokok. Boyfriend ni kata tak apa, lepas kahwin saya akan berubah, jangan risau. Janganlah percaya sebab dia takkan berubah. Takkan berubah. Betul, takkan berubah. Contohlah kata kalau orang tu tengok pornografi kan, dia kata tak apa lepas kahwin saya akan berhenti. Jangan percaya, dia takkan berhenti. Wow. Dan contohlah kalau ada orang yang belum kahwin kan, jangan percaya sebab kita nak kahwin dengan diri dia yang sekarang ni, bukan nak kahwin dengan dia yang nanti tu. Kita nak kahwin dengan diri dia yang sekarang. Jadi sekarang ni dia dah berubah ke belum? Kalau dia belum berubah, maka fikirkan kembali adakah worth it cinta kita tu untuk kita berkahwin dengan orang begitu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita yakin dia akan berubah, maka kita kena bersiap sedia untuk menerima kesan dan akibat daripada pilihan kita tu. Kalau kita lepas dah, kita kata kita pegang janji dia yang dia akan berubah selepas kahwin. Yang pertama sekali, perangai pasangan bukan dalam kawalan kita. Itu kita kena faham. Yang kedua, kalau kita dah bersedia begitu, kita kena faham, kita kena terima akibatnya. Sama ada dua possibility. Sama ada dia teruskan dengan perangai dia ataupun dia berubah secara total. Yang ketiga, kalaulah dia tidak berubah, maka kena bersedia untuk berdamai dengan perkara tersebut. Okey, tapi berdamai ni pun tidak bermaksud kita tak boleh nak buat apa-apa untuk merubah dia kan. Kita boleh nak buat, boleh nak ubah. Tapi dalam rangka ataupun dalam konteks, dalam kawalan kita je lah apa yang boleh kita bantu untuk ubah dia. Adakah dengan cara menasihati je? Sebab di akhir sekali, setiap perubahan seseorang tu kena bermula daripada diri dia sendiri. Kita tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal orang tu kan. Contohlah kalau suami kita tu apa? Contohnya apa nak bagi contoh? Contohnya adalah contoh Dewan, tak kisahlah contoh apa, contoh merokok lah senang kata kan. Kalau lah suami kita janji dia akan berhenti merokok lepas dapat anak satu. Jadi apa yang kita boleh bantu? Kalau suami masih merokok lagi, apa boleh kita boleh bantu? Kita ingatkan dia. Dan yang kedua adalah, ni kalau nak bincang ni banyak boleh nak bincang kan. Yang kedua ni bila kita tengok balik, mungkin nak tak nak kita kena ingatkan dia kembali kepada Allah lah. Sebab benda tu adalah haram kan. Jadi macam nak kata abang, benda ni Allah tak suka, benda ni mungkin kita sebagai isteri pun ada seni untuk menasihati suami. Tak boleh main tengking kan, tak boleh main marah-marah. Kita sendiri, contohlah kalau dalam ujian suami yang tak solat, untuk kita menasihati suami, pertama sekali apa dalam kalangan kita adalah kita sendiri kena konsisten solat. Dan kita sendiri kena change, kena ubah kita punya persepsi kita. Sebab kadang-kadang ada orang bila dia kahwin, dia kata dia kahwin sebab dia nak ada orang jadi imam, gitu kan. Jadi sebenarnya ataupun dia kahwin sebab dia nak kahwin sebab nak ada orang bimbing dia. Itu salah sebenarnya kan. Sebab sebenarnya sebelum kahwin lagi kita dah kena bimbing diri kita dulu. Kan? Kita nak kahwin untuk kita, perkahwinan tu sebagai booster, bukan sebagai starting point untuk kita berubah. Perkahwinan ni sebagai booster, kita dah baik, sebelum kahwin kita dah usaha jadi baik, perkahwinan ni menambahkan kebaikan. Perkahwinan ni menambahkan kita punya potensi. Janganlah kita sentiasa mengharap pasangan kita ni akan buat sesuatu untuk kita. Tak boleh macam itu. Pasangan kita tak bertanggungjawab ke atas potensi diri kita. Macam dia pula yang kena memenuhi kita. Betul. Sedangkan pasangan kita ni fungsi dia adalah untuk bagi support. Okey, saya begini-begini,
waktu nak kahwin tu saya berdiri ni, kalau awak boleh support saya, maka bolehlah kita kahwin. Contoh macam itulah kan. Jadi dia sebenarnya berbalik kepada permulaan waktu kita kahwin dulu. Macam itu, macam banyak ni Puan, tapi tak cukup masa kan. Tapi senang kata, kalau untuk kita nak berdamai dengan sikap pasangan kita ni, first kali memang kena buat sambil dalam kawalan. Jangan sampai kita terlampau tertekan, pasangan kita tak berubah. Kita cakap, okey aku dah cuba yang terbaik. Sekarang ni kita fokus pada diri kita, apa yang kita boleh buat dan setakat mana limitasi yang kita boleh buat. Dan selepas tu kita jangan letak bahagia kita pada perangai pasangan lah. Kalau kita asyik melekatkan bahagia kita pada pasangan, maka setiap hari kita tak bahagia sebab pasangan kita setiap hari ada je kan benda yang buat kita frustrated kan. Jadi bahagia itu perlu dibina daripada diri hati kita sendiri. Jadi pasangan tu dia tengah betul ke, tengah tak betul ke, kita tetap berasa bahagia. Macam itu. Wow. Saya pula yang speechless sekarang. Boleh ke Puan macam itu? Betul. Dan sebenarnya yalah kita sebenarnya diri sendiri dulu yang kena fokus jadi baik kan, instead of nak pastikan pasangan kita tu baik. Masya-Allah, sangat saya rasa sangat membuat saya berfikir dengan sangat mendalam. Dan saya ada soalan dekat sini daripada Puan Nadwa Lim. Nak tanya macam mana nak turunkan ego kita sebagai seorang perempuan yang syarat dengan emosi. Ini boleh relate dengan luahan-luahan daripada suami tadi yang cakap isteri overthinking, selalu buruk sangka, merungut, mengungkit, tak boleh ditegur. Itu semua relate kan dengan emosi seorang perempuan ni. Jadi mungkin Puan Sarah boleh kongsikanlah sebagai seorang isteri, macam mana kita ni, apa adab kita sebenarnya dalam mengawal emosi kita, especially dengan suami. Okey, pertama sekali kita kena acknowledge yang kita ni memang satu makhluk yang penuh dengan emosi. Memang Allah fitrahkan kepada kita makhluk sebagai orang yang penuh emosi. Okey, jadi sekarang ni bila nak cakap tentang emosi, tentang bagaimana nak menurunkan ego, sebenarnya tak ada masalah pun untuk kita merasai pelbagai emosi tersebut. Tetapi persoalannya sekarang adalah bagaimana untuk kita menyampaikan emosi kita tu. Sebab kebanyakan orang, termasuk saya kan, kadang-kadang kita lupa yang kita mengkomunikasikan, kita gagal mengkomunikasikan emosi kita dengan baik kepada pasangan. Wow. Ini memerlukan emotional intelligence lah sebenarnya. Ini dah sebab lain. Tapi sebenarnya boleh untuk kita cakap sebenarnya, abang, saya tengah sangat marah tanpa kita perlu mengamuk-mengamuk. Kita kalau suami kita tak faham kan, abang perasan tak saya tengah sangat marah sekarang ni? Kita mengkomunikasikan emosi kita, susah nak praktis. Ini takes a very long time and a very long process. Tapi sebenarnya kita boleh cakap, saya sebenarnya tengah sangat kecewa. Contoh macam kita pergi kenduri, kita tak perasan, suami kita tak perasan dia telah menjatuhkan air muka kita. Okey, faham. Dan kita senyap je lepas tu. Suami kita tak perasan lagi ni, suami tak perasan. Okey, cuba Puan bayangkan kan, ada banyak perbezaan apabila kita marah-marah, maki-maki. Ini pun satu jugalah kan, wanita sekarang macam dah tak ada rasa malu untuk mencaci maki dan mencarut-carut kan. Dia maki-maki suami dia, agak-agak bagaimana penerimaan suami satu. Okay, jadi suami akan membuatkan rasa defensif dan suami tak rasa betul-betul bersalah. Kan, contoh kata, awak ni kenapa awak cakap saya macam itu tadi depan awak? Awak ingat saya tak rasa malu ke? Ni contoh kan. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah dalam keadaan kita bertenang, ini emotional intelligence kan, dalam keadaan kita bertenang, kita dah bertenang, kita memberi respon, bukan react. Cara pertama tadi tu react. Maksudnya spontaneous reaction without conscious mind. Kita bukan dalam minda sedar. Kita selalu beri reaksi. React dengan emosi kita. Itu cara yang pertama. Lepas suami tegur contoh, terus macam awak ni kan, awak pun sama je ni. Awak pula nak saya contoh kan. Okey, cara yang kedua adalah kita memberi respon. Memberi respon ni adalah, tadi contoh situasi suami kita merendah-rendahkan kita di hadapan kawan dia dekat satu majlis. Okey, bila kita beri respon, kita bukan respon kat situ, kat majlis tu tak. Dah masuk kereta, dalam kita
kedua, kita cakap macam ni je. Saya kan sedih sangat tadi awak merendahkan saya, awak cakap begini kepada dekat kawan-kawan awak. Lepas tu kita senyap. Dalam hati ni macam nak meletup ni kan, tapi kita senyap. Agak-agak bila kita senyap kan, agak-agak pasangan kita akan berdebar tak? Pasangan Yes, kita lebih akan rasa impact dia bersalah. lebih lah, impact dia lebih. Dia akan sakit. Yes. Lainlah kalau macam impact itu lebih banyak berbanding kalau kita marah-marah dia, kita bebel kat dia. Dia akan rasa macam, awak ni apa cakap macam itu pula kat saya kan. Kalau kita cakap dengan lembut, dengan tegas, kita menyampaikan emosi kita tanpa kita beremosi. Kita sampaikan emosi kita tanpa kita beremosi, kesan tu lebih sebab dia kita main reverse psychology tau. Kita cakap macam tu je. Kadang-kadang kan, macam dulu saya pernah cakap, sayang, saya rasa kecewa sangat tadi awak macam itu kat saya. Saya cakap macam itu je. Terus suami saya macam, apa yang berlaku? Saya buat apa tadi? Dia terus macam, ya Allah, saya buat apa? Sayang, saya minta maaf. Saya betul-betul tak sengaja. Apa yang saya cakap? Saya minta maaf. Jadi benda tu terus membuatkan dia rasa macam, apa yang saya buat tadi Cuba bayangkan kalau saya kata macam, awak ni kenapa cakap saya macam tu ni kan? Dia akan kata macam, awak ni kenapa nak marah-marah tiba-tiba kan? Cara kita cakap, cara kita memberi reaksi ataupun respon sangat-sangat akan memberi kesan kepada pasangan kita tu. Respon pasangan. Jadi kalau kita nak emosi boleh. Tapi kena dengan ada some intelligence sikit lah. Jangan terus memberi reaksi. Tapi kita memberi respon. Kita kena tenang dulu. Sebab kita ni nak perang dengan pasangan ni lama kan, sampai hujung hayat kan, perang beremosi ni kan. Jadi nak berperang emosi ni dia kena pandai sikit. Kena reduce psikologi dengan pasangan. Barulah pasangan akan macam gitu dengan kita. Kalau tak pasangan ni dia buat kita dah marah pun dia buat dengan kita kan. Macam itulah cara ni. So respond instead of react. Respond, react. Okay, jangan react, respond. Maksudnya take a pause, berhenti seketika dan supaya kita boleh susun kita punya tutur kata tu. Suami kita pun tangkap apa yang kita rasa. Wow. Dulu kan Puan Sarah, saya pernah share satu tips lah yang saya buat. Saya sebenarnya yalah bila kita mak-mak ni kan, saya lah tak cakap mak lain memang ada sometimes ada masalah kawal marah tu tau, kawal emosi. Kadang-kadang kita tak marah pun tapi kita stres dengan banyak sangat kerja, kita suka buat kerja last minute, lepas tu tiba nak catch up semua benda tu, itu yang buat kita marah. Dan apa yang saya buat dulu, saya lukis button pause, button logo pause tu kan dekat tangan. So, saya lukis button pause tu dekat tangan. Okay. So, macam tu terdesak nak kawal emosi ni sebab saya sedar yang I need to macam tone down lah sikit kan. Kau jangan nak semua benda kau nak react, nak balik barang apa semua kan. So every time ada benda yang trigger saya, tak kisahlah pasangan ke, anak ke atau kerja ke, saya akan literally tekan tangan saya. I mean tekan button yang saya lukis tu. So itu saya boleh relate lah dengan respon. Tips yang baik, saya boleh buat lah lepas ni. So dia sangat membantu saya untuk take a pause. Maksudnya macam, oops, jangan cakap lagi macam tu. Oops, susun dulu apa yang kau nak cakap tu. Jangan main sembur aja macam tu. So dia sangat membantu saya lah. Sampai sekarang saya dah tak payah lukis dah. Saya tekan je tangan. Macam ada magic button lah dekat sini. Okay. So thank you Puan Sarah atas jawapan tadi tu. Alright, bak kata Puan Amira. Ni dah soalan. Saya dah confused dah ni. Mana satu suami kita adalah individu yang berasingan. Yes, betul. Macam mana kita nak motivate diri bila pasangan tak appreciate? Wow. Macam mana? Puan Sarah boleh bagi jawapan ringkas ke? Nak motivate diri kita buat bukan kerana pasangan, kita buat sebab Allah. Kita buat sebab kita nak redha Allah. Yes, itu patutnya jadi mantra kita lah sebenarnya, mantra. Kita buat sebab itu tanggungjawab kita. Kita buat lillahi ta'ala. Kalau pasangan tak hargai maka tak apa, usaha lagi. Memang akan cedera emosi tapi kita buat sebab Allah. Okay, yes.
Betul, saya setuju. Okey, ada seorang komentator dekat sini, Cahaya Jelas nama dia. Okey, bila dah dapat kawal emosi, then bila nak respon mesti tak kesampaian. Maksudnya bila you take a pause, nak respon tu tak sampai. So akhirnya terjadi memendam rasa. Macam mana nak overcome tu pula? Okey, ni mungkin menarik jugalah Puan Sarah. Boleh komen sikit? Nak respon tu, dia tak semestinya pada keadaan tersebut. Boleh jadi kita respon sehari atau 2 hari selepas tu. Maksudnya kita boleh digest dulu, take time to digest. Sebab benda ni, yes, sebab memang ada orang kadang-kadang dia mungkin sebab daripada kecil dia dah dibiasakan, awak senyap, tak payah ni, dah dibiasakan pendapatnya tak diterima. Jadi kesan kepada diri dia adalah dia rasa susah untuk bercakap, dia rasa susah untuk meluahkan perasaan dia rasa susah untuk macam nak kata untuk bincang dengan pasangan. Jadi antara solusinya adalah jangan bincang perkara ini bila ada konflik. Waktu tak ada konflik, kita bagi tahu kepada pasangan kita. Sebenarnya kan, waktu saya kecil, daripada dulu lagi, kita bagi tahu history diri kita. Sebab tu kan abang, kalau abang perasan, saya susah nak luahkan perasaan saya. Kalau abang tanya, walaupun abang dah bagi peluang, saya susah nak cakap. Sebab daripada kecil saya tak diberi peluang. Sedih pula, tiba kan teringat kat klien sendiri. Okey, jadi kita sebab tu jangan kita nak bincang waktu konflik. Sebelum konflik kita dah bincang. Bang, kalau ada konflik gini, bagi saya masa, bagi saya peluang. Dan kalau abang nampak saya susah nak cakap, abang sabarlah, abang bantu saya. Abang bantu saya cakap. Sebab bukan semua orang ada kebolehan untuk meluahkan perasaan dia. Ramai orang sekarang ni kebolehan dia adalah memendam rasa. Sebab daripada kecil mak ayah dah train dia untuk pendapat dia tak didengari kan. Puan lebih tahu benda tu kan, pendapat tak didengari, anak tak boleh nak bagi express emosi. Jadi benda tu memberi kesan kepada anak tu bila dah dewasa. Bila anak tu dah dewasa, dah kahwin, sangat memberi kesan sebenarnya. Jadi kena pasangan lah. Kita kalau kita tahu, kita dah aware diri kita macam tu, discuss dengan pasangan di luar waktu konflik. Sebelum konflik berlaku, dah discuss awal-awal. Diri kita ni macam mana supaya pasangan kita faham. Wow, communication is key sebenarnya. Bagi tahulah macam mana pun janji bagi tahu. Betul. Okey, dan kita dapat lesson juga sebagai parent kan. Kita sebagai parent tak perlu nak buat anak rasa didengari, itu sangat penting lah. Buat dengar anak cakap, dengar anak luahkan, itu sebenarnya membantu proses kehidupan dia bila dah dewasa nanti, insyaAllah. Okey, Puan Sarah, mungkin last question lah kot, sebab sebenarnya banyak lagi soalan ni tapi yelah Puan Sarah pun ada kerja lain. Okey, kita last question kita untuk hari ini adalah soalan tentang social media. Hari ni saya tak tahulah macam mana nak cakap social media ni, memang dia satu topik yang tak berkesudahan, malah makin rancak. Dalam parenting cakap pasal social media, dalam marriage cakap pasal social media, di tempat kerja cakap pasal social media. So dan tadi kita cakap pasal emosi kan, ada juga orang ataupun pasangan yang jadikan social media ni sebagai dia punya escape. Maksudnya dia bergaduh ni kan, konflik ni, tapi malaslah aku nak layan, baik aku layan Facebook atau Instagram, baik aku tengok Twitter. So dia jadikan macam social media ni sebagai escape untuk escapism untuk dia tak fikir untuk dia escape. Yes, instead of nak berkomunikasi, nak selesaikan, dia lagi suka lari daripada malah nak fikir macam tu. Dan bukan itu sahaja, kalau cakap pasal social media ni, ada yang ketagihan social media juga, ada yang dekat bila pergi family vacation atau pergi honeymoon pun social media dulu, dia nak ambil gambar untuk social media, untuk TikTok apa semua. Sampai honeymoon tu kita tak betul-betul hadir dalam honeymoon tu sebab sibuk nak update konten dan sebagainya. So mungkin Puan Sarah boleh kongsikanlah berdasarkan your experience deal dengan pasangan-pasangan suami isteri ni, sejauh mana social media, penggunaan social media ni memberi kesan kepada perkahwinan, dan ada tak guideline yang kita boleh follow mungkin supaya pengaruh social media tu tak memakan diri kita dan rumah tangga kita, insyaAllah.
Okey, yang pertama tadi, adakah sosial media memberi kesan? Semestinya ya, sangat-sangat memberi kesan kepada diri kita personally dan kepada hubungan kita sebenarnya kan. Lagi-lagi, kenapa dia memberi kesan kan? Sebab kebanyakan orang menggunakan social media tanpa minda sedar. Wow, Kan? betul. Tanpa conscious mind. Dan kalau kita perasan, kita punya minda social media ni, dia bukan attack kita punya minda sedar kita, tapi dia attack kita punya subconscious mind, minda sepada sedar kita. Setiap hari kita tengok kan, kita tengok artis cantik-cantik, kita scroll. Memang pada awalnya kita akan kata macam, alah, apa yang orang share ni semua macam, semua orang akan share ilusi manis-manis je. Tak ada orang akan share yang dia baru lepas bergaduh dengan pasangan. Tak ada orang akan share yang dia baru pukul pasangan dia. Tak ada orang akan share waktu dia tengah marah. Okay? Jadi, bila kita tak perasan yang social media ni attack subconscious kita kan, kita akan mula menggunakan social media tanpa tapisan. Tanpa kita sedar macam mana kata kadang-kadang kan, ada satu contoh klien saya yang mana seorang wanita dah berusia 50 lebih ni, sangat-sangat menggemari TikTok. Okay. Wow. Dekat TikTok sekarang banyak apa? Banyak trend apa, kita panggil apa? Berjoget lah, menari kan. Dia tengok je, dia kata apa masalahnya kan? Tengok je apa masalahnya. Tapi tanpa dia sedar, TikTok tu tarian tersebut telah attack subconscious dia, membuatkan dia pun dah mula suka kepada tarian. Lepas tu step ni adalah lepas tu dia pula buat joget-joget dekat TikTok tu dan dia post pula video dekat TikTok. Okey. Yang sedihnya adalah dia rasa benda tu lebih utama daripada hubungan suami isteri dia. Cuba bayangkan, makcik-makcik ni macam-macam ni kan. Kalau seperti kan. Kalau sebab tu kadang-kadang bukan sekadar kita orang besar, kanak-kanak pun kalau kita bagi tengok YouTube kan, padahal sebenarnya lagu raya. Tapi lagu raya pun penuh dengan tarian sekarang kan. Benda tu kita rasa okey. Tapi lama-lama kita akan perasan, anak aku ni dah mula sibuk nak menari depan cermin macam YouTube yang lagu raya tu. Padahal awal-awal kita rasa macam okey, tapi lama-lama bila perubahan tu berlaku, sebab benda tu attack subconscious tau. Sebab tu kadang-kadang kita bukan je nak hafal pun lagu raya kan, tapi setiap hari kita dengar dekat radio. Jadi kita memang kena berhati-hati. Kena filter dengan conscious kita, conscious mind kita. Kena filter. Nak filter tu kena guna conscious mind, barulah tak termasuk dalam subconscious mind. Kalau setiap hari kita dengar kat radio lagu, nanti secara tak sedar kita akan hafal lagu tu walaupun kita tak hafal. Sama juga kalau macam kita pasangan suami isteri, kita sibuk melihat cara suami orang tu layan dia kan banyak sekarang kan buat video suami bagi hadiah kat isteri kan, isteri pula buat video dan masak banyak-banyak lauk untuk suami. Banyaklah video-video tu kan, isteri layan anak-anak macam mana. Benda tu memanglah kita rasa seronok, kita rasa seronok tengok kan. Tapi secara tak sedar, bila pergaduhan berlaku, konflik berlaku, benda tu yang kita akan utarakan. Awak mana pernah nak iron baju saya contoh? Awak mana pernah masakkan lauk untuk saya? Jadi kita kena melihat suatu perkara tu dengan conscious mind untuk protect kita ni subconscious. Sebab benda tu yang akan memberi kesan kepada diri kita. Kena sangat-sangat berhati-hati sebab subconscious ni yang paling utama sebenarnya, yang lagi powerful. Once kita masuk kat subconscious, susah untuk kita keluarkan benda tu. Okay, bukan saja pada diri kita, tapi pada pasangan dan juga kepada anak-anak. Maka berhati-hatilah menggunakan social media. Yes, dahsyat sangat. Okay, Puan Sarah, saya banyak muhasabah diri sebenarnya bila dengar perkongsian daripada Puan Sarah ni. Sebab betul apa yang masuk sebenarnya daripada kita kecil pun, apa yang masuk dalam mata dan telinga kita, itulah yang membentuk hati kita. Dan itulah kita as a person. So sometimes kalau kita rasa kita ni macam toxic kan, kita rasa kita toxic. So mungkin kita boleh tengok baliklah apa kita tengok setiap hari, apa kita dengar setiap hari, apa yang kita cakap setiap hari. So yes, kita nak jadi orang lebih baik, of course kita kena upgrade kita punya apa yang kita tengok dan kita dengar, insya-Allah. Dan ramai juga yang pernah berkongsi dengan saya sebelum ni. Kita ni contohlah macam kita stres, lepas tu kita nak duduk sekejap, nak relax, kita akan capai phone. Kita cepat capai phone dan
kita dalam keadaan nak release stress sebenarnya. Kita nak capai phone, nak tengok social media tu sebab kita nak release stress. So kita tengoklah Instagram ke TikTok ke apa ke, oh tiba-tiba macam Puan Sarah cakap tadi kan, tiba-tiba orang ni dia buat surprise pula dekat isteri dia. Oh orang ni pula tiba-tiba dia pergi honeymoon, pergi vacation pula. Kita memang benda-benda yang kita tengok tu memang happiness, memang happy. Tapi kita happy ke? I mean, adakah itu meriliskan stres kita? Really? Tak kot. Tak, dia malah menambahkan rasa teruk yang kita tengah rasa. Maksudnya buat kita lagi rasa teruk lah. Dan ialah semakin banyak kita feed kita punya mind dengan unrealistic images of what a mother should be, what a wife should be, what a marriage should be, kan? So na'udzubillah, semoga kita semua terhindar daripada fitnah social media, insyaAllah. Okay, saya sebenarnya masa kita dah habis dan insyaAllah tak ada soalan juga daripada komen. Jadi untuk sebagai penutup lah, Puan Sarah, mungkin Puan Sarah ada nasihat terakhir ataupun tips lah yang kita boleh bawa pulang lepas sesi ni dalam memelihara keharmonian rumah tangga, insyaAllah. Silakan Puan Sarah. Sedikitlah kan tips ataupun nasihatlah daripada saya untuk diri saya terutamanya dan juga kepada semua orang. Kita kena faham nak bina rumah tangga ni dia perlu dibina. Maksudnya kena ada usaha. Okey, bahagia itu dia tak datang sendiri tapi dia perlu dibina. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak bina rumah tangga ni bukan sebab kita nak rasa bahagia semata-mata. Tapi sebab benda ni adalah ibadah dan memang arahan Allah. Allah yang suruh. Allah kata apa kan dalam surah Ar-Rum ayat 21 tu dia kata kita berkahwin ni kita ciptakan untukmu isteri-isterimu daripada jenis kamu sendiri supaya kita merasa tenteram, sakinah. Supaya kita merasa kasih sayang, mawaddah tu kan. Dan supaya kita merasa rahmah tu sendiri. Jadi untuk membina bahagia dalam rumah tangga ni dia bukan sekadar sebab kita nak bahagia je, tapi sebab Allah suruh, sebab benda tu tuntutan dalam rumah tangga dan sebab tu adalah tanggungjawab kita kepada pasangan. Kita kena beri rasa selamat, rasa selesa dan itu adalah tanggungjawab kita untuk kita provide benda tu dalam rumah tangga kita. Jadi kita kena cuba sehabis baiklah untuk kita improve diri kita. Jangan tunggu pasangan tak bersedia tak apa, kita dulu, start dulu dengan diri kita, sentiasa belajar, sentiasa improve diri. Bila kita dah bersedia atau bila kita pasangan tengok kita nampak diri kita happy, insya-Allah perubahan itu akan datang bersama-sama lepas tu insya-Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya doakan kita semualah akan maksudnya kita diberikan kefahaman tentang apa yang kita belajar hari ini dan diberikan kekuatan untuk amalkan ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini. Sebab kadang-kadang kita banyak ilmu tapi bila nak datang situasi yang kita perlukan ilmu tu kita tak ingat kan, kita tak boleh nak praktikkan. So insya-Allah semoga Allah bagi kita ilmu untuk amalkan tepat pada masa yang kita perlu amalkan, insya-Allah. Okay. Nak tambah satu lagi boleh ke guys? Ini dah bagi cakap ni susah nak berhenti. Okey, satu dah kan apa yang saya punya personal tip saya, memang sejak awal kahwin memang kita sangat-sangat berhajat rumah tangga kita ini boleh menjadi salah satu cara untuk kita masuk syurga, betul tak kan? Jadi whenever conflict happens, bila kita bergaduh, bila kita beremosi, kita tanya pada diri kita, adakah benda ni akhlak yang boleh bawa kita ke syurga? Benda ni worth it tak? Adakah konflik ni boleh bawa kita ke syurga? Kalau konflik ni boleh bawa kita ke syurga, ada barakah pada konflik tu, maka kita selesaikan konflik tu macam mana cara pun, selepas habis konflik tu, kita punya kebaikan ni tertingkat, iman kita tertingkat. Jadi akhir sekali kena target rumah tangga kita ni nak bawa ke syurga. Jadi adakah kita punya sifat kita, akhlak kita, tingkah laku kita kepada diri dan pasangan membawa ke syurga ke tidak sekarang? So kita kena muhasabah sama-sama insya-Allah. Okey, amin. Itu sahaja daripada saya. Last dah habis. Okey, sebab ada juga yang tanya tadi kat mana nak follow Puan Sarah, Puan Sarah ada kelas tak, ada buku tak.
So mungkin dekat yang menonton ni ada banyak lagi persoalan ni yang nak apa yang perlu dikupas, yang nak minta Puan Sarah kupas dan sebagainya. Nak belajar banyak lagi. Saya ada sharekan dekat komen dekat Facebook tu semua link Instagram Puan Sarah, counselling counselling rumah tangga, kamar dan kelambu, shortnya counselling, semua link tu anda boleh follow. Dan insyaAllah Puan Sarah ada share tips-tips ataupun video-video Puan Sarah dalam semua link tu. Tapi mungkin Puan Sarah nak kongsikan juga, mungkin ada buku terbaru ke atau kelas ke dan sebagainya? Untuk sekarang, kelas yang terbaru, modul yang terbaru adalah untuk bakal pengantin lah, orang yang nak berkahwin. Tapi modul-modul sebelum ni kita dah buat dekat website www.kamardankelambu.com. Okey, rakan-rakan semua boleh nampak ada pendidikan perkhidmatan kaunseling rumah tangga, ada juga pendidikan senggama. Pendidikan senggama suami dan isteri ni sangat-sangat penting. Saya dah buat modul ni sebab ramai kan pasangan suami isteri yang ada masalah tapi dia tak bincang perkara ni. Jadi mungkin boleh dapatkan modul ni. Dapatkan belajar sama-sama, sebab kat situ kita bukan ajar bagaimana cara nak bersenggama, tapi lebih kepada apa adab dia. Mengapa isteri banyak rasa kenapa aku ni hanya diperlukan sangat bersenggama? Mengapa suami memaksa? Boleh ke suami memaksa? Boleh ke suami kata awak ni isteri tak taat? Boleh ke kalau isteri menolak? Perkara-perkara itu kita bincang dengan sangat terhormat, tak ada kelucahan. Kita bincangkan dengan penuh ilmu lah, sebab benda ni ibadah kan. Jadi kita bincang dengan penuh hormat dan boleh dapatkanlah nanti dekat website kamardankelambu.com. kamardankelambu.com. Wow, saya rasa saya pun nak enroll jugalah kan. InsyaAllah boleh belajar sama-sama dengan suami kan. Okey, Puan Sarah, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian hari ini yang sangat praktikal, yang very insightful. Saya percaya yang menonton hari ini pun dapat banyak manfaat dari sesi ini. Saya doakan Allah kurniakan kekuatan, kesabaran, kemudahan untuk Puan Sarah dan tim untuk guide pasangan-pasangan suami isteri di luar sana untuk memperbaiki perkahwinan kami semualah. Terima kasih Puan Sarah. Jumpa lagi di lain kesempatan insya-Allah kalau ada rezeki. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf salah dan silap terkasar bahasa semua, minta maaf banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, thank you. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam Parenthood akan datang insya-Allah. Bye. Bye.